Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke episod pertama podcast Beyond the Ice. Beyond the Ice ini merupakan satu media untuk yang disasarkan untuk golongan-golongan OKU. Sebab apa saya buat ini? Sebab saya rasa saya terpanggil untuk memberi pendedahan kepada golongan OKU, bagaimana seseorang OKU itu boleh hidup luar biasa di tahap potensi diri dia yang sebenarnya. Bukannya di tahap di mana OKU itu sangka itulah potensi dia, padahal sebenarnya potensinya adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang disangkakan. Baik, dalam podcast yang pertama ni saya nak berbicara mengenai tiga penghalang yang menyebabkan seseorang OKU itu tidak mampu berjaya dalam hidupnya. Baik, sebelum saya mulakan, saya nak tanya kepada anda. Anda percaya tak OKU ni sebenarnya kita boleh berjaya setanding dengan orang golongan bukan OKU? Sebenarnya kita mampu berjaya, malah jauh lebih hebat daripada golongan bukan OKU. Anda tak percaya? Cuba anda pergi ke internet, pergi ke Google, pergi ke YouTube. Anda cari kisah-kisah OKU yang masuk dalam media, masuk dalam berita, masuk dalam interview. So, sebenarnya seorang OKU itu boleh berjaya kepada tahap yang dia inginkan. Yang pertama sekali, dia perlu ada keinginan untuk berjaya. Bukannya hanya mau duduk dan tunggu orang datang bantu semata-mata. Baik, saya pernah melihat, pernah baca, pernah tengok di internet, di YouTube, ada seorang OKU ni, beliau adalah lumpuh seluruh tubuh kecuali jari jemari. Tapi beliau masih boleh bercakap seperti biasa, boleh melihat. Cuma dari segi fizikal dari segi pergerakan tu beliau mempunyai kekurangan di situ. Walau bagaimanapun, beliau merupakan seorang OKU yang seorang usahawan OKU yang berjaya. Itu baru satu contoh usahawan OKU. Kita ada lagi contoh-contoh yang lain. Jadi bukan sekadar dalam bidang keusahawanan, bidang-bidang lain pun ada, bidang akademik contohnya. Jadi kat sini apa yang saya nak tekankan adalah tak mustahil OKU tu boleh berjaya kepada tahap yang sangat luar biasa. Tetapi ada tiga perkara ini yang saya fikir saya perlu share dengan anda, saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, yang boleh menghalang kejayaan OKU. Baik, yang pertama adalah sikap merasakan diri sebagai seorang mangsa. Macam mana tu? Okey, pernah tak anda terfikir atau anda terdengar ada orang kata macam ni, alah tak apalah, dia tu kan bukan OKU, bolehlah dia berjaya macam tu. Tak apalah, dia kaya, ayah dia kaya. Dia tak apalah, dia famous, dia terkenal. Aku ni, itulah punca dia sebenarnya. Aku ni apa yang anda nak fikirkan? Anda nak rasa anda adalah orang yang paling rendah tarafnya. Kita nak rasa kita ni orang paling rendah tarafnya, macam tu. Itulah sebenarnya, tanpa kita sedari, kita cuba sabotaj diri sendiri. Kita berpendapat bahawa, kita berfikir bahawa orang tu boleh berjaya sebab dia ada kelebihan itu, sebab dia macam tu. Terus sekali dalam konteks OKU, kita melihat orang yang bukan OKU ini sebagai satu kelebihan. Oh, dia tak apalah, dia bukannya OKU. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada OKU ke tak OKU ke, itu bukan isu dia. Setiap orang tu ada kelemahan diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita OKU, kelemahan kita mungkinlah dari segi kedepayaan. Ada yang fizikal, ada yang pendengaran, percakapan, penglihatan. Macam saya penglihatan. So, kita merasakan diri kita kurang.
Sebab tu istilah orang kurang upaya tu somehow sebenarnya dah membuatkan program diri kita untuk percaya bahawa kita adalah kurang. Sebab itulah kita ada istilah lain, orang kelainan upaya. Sebenarnya kita ada keupayaan yang lain. Kita ada kelebihan yang lain. Cuma kita suka menjadikan diri sebagai mangsa. Konon-kononnya kitalah paling teruk. Kitalah yang orang yang teruk, tak ada apa-apa, OKU, tak boleh buat apa. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Itu pemikiran yang sangat salah. Kita perlu buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab itu pemikiran yang salah, tak betul. Yang betulnya adalah setiap dari kita ada kelebihan masing-masing. OKU, anda OKU apa? Anda ada kelebihan anda sendiri. Dan soalan ni, pernah tak kita tanya pada diri kita, adakah kita betul-betul utilize? Adakah kita betul manfaatkan kelebihan yang kita ada? Itu antara OKU. Biasanya pemikiran ini hadir dalam kalangan OKU bila dia membandingkan diri beliau dengan orang biasa, orang normal, orang bukan OKU. Malah dalam kalangan OKU sendiri pun ada yang membanding-bandingkan dan meletakkan diri sebagai mangsa. Contoh ya, orang yang OKU penglihatan, yang penglihatan terhad, yang tak yang masih boleh melihat tapi dengan batasan. Baik, orang golongan OKU yang memiliki penglihatan terhad ni biasanya akan cakap, oh dia tak apalah, dia OKU fizikal, orang lain faham masalah dia. Sebab apa? Sebab orang OKU penglihatan terhad ni dari segi fizikalnya nampak normal, dari segi luarnya nampak normal. Macam saya, luarnya saya normal, orang takkan perasan pun. Tapi kalau masa saya nak baca, saya tak nampak something, memang waktu itulah orang akan tanya, tak nampak ke? Itulah dilema yang mula berlaku. Cuma apa yang saya cakap kat sini, mesti ada cuma pemikiran-pemikiran yang cuba untuk memangsakan diri sendiri. Padahal tak ada apa pun. Padahal diri kita ni ada kelebihan sendiri juga. Macam tu. Baik, yang kedua adalah perkara kedua yang boleh menghalang kejayaan seorang OKU itu adalah suka dan juga mengharap orang lain untuk sentiasa membantu kita, sentiasa mengharapkan ada orang yang akan tolong kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab kepada diri kita sendiri. Apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita adalah tanggungjawab kita. Kita tak boleh mengharapkan orang lain. Mungkinlah ada bahagian-bahagian yang kita ada kelainan upaya, kita ada sedikit kekurangan tertentu. Mungkin bahagian tu kita boleh meminta tolong orang lain. Kita boleh mengharapkan ada orang tolong. Contohnya, fizikal mungkinlah dari segi mobility ataupun pergerakan, mungkin ada batasan kat situ. Walau bagaimanapun, itu tak bermakna seluruh hal lain kita tak boleh buat. Baik, contohnya OKU fizikal masih boleh bercakap. Kenapa tak gunakan kebolehan bercakap tu? Masih boleh menaip di komputer. Kenapa tak type di komputer? Kenapa tak contohnya tulis buku, tulis blog, tulis apa di media sosial untuk memberi manfaat kepada orang lain? Ada lagi kan kelebihan-kelebihan lain. Takkanlah kita nak sentiasa nak tunggu somebody datang tolong kita, pihak-pihak tertentu datang tolong kita. Adakah kita betul-betul tak mampu 100%, 100%? Tak juga. Kita ada sesuatu dalam diri kita yang kita boleh manfaatkan untuk kita grow, untuk kita perkasakan diri kita. Itu kita kena faham betul-betul. So, hentikanlah. Kita perlu berhenti berfikir bahawa ada orang yang akan sentiasa tolong kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya, tak semua, tak selamanya, tak selalunya ada orang yang akan datang tolong kita. Kita perlu bertanggungjawab, tuan-tuan dan puan-puan. Memang benar ada hal-hal yang kita tak mampu buat berdasarkan OKU kita, kelainan atau kekurangan upaya kita tu. Tapi ada lagi keupayaan kita yang lain, yang boleh kita manfaatkan untuk kita bina diri kita sendiri. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Baik, yang terakhir adalah, poin yang ketiga adalah perkara yang boleh menghalang kejayaan OKU adalah tidak mempunyai keyakinan diri, tak confident. Terkadang sekali saya faham, saya juga OKU, saya pernah membesar dalam suasana sebagai seorang OKU dalam masyarakat, bukan OKU. Baik, itu memang normal lah. Saya yakin sebenarnya semua OKU didewasakan ataupun didewasakan dalam
community di sekelilingnya tu bukan OKU, sebab OKU ni minority. Jadi maka wujudlah kita mula membandingkan diri, kita mula rasa tak yakin, kita tak confident dengan diri kita sendiri. Kat situ kita sabotage diri, kita boleh dikatakan, maaf cakap, menghina diri sendiri sebenarnya. Kita cuba menghina diri sendiri dengan rasa tak yakin, dengan rasa diri ni tak ada apa-apa, dengan rasanya diri ni tak mampu, dengan rasa diri ni tak kompeten, tak mampu bersaing. Jadi bila kita dalam kalangan masyarakat harian yang terutama yang majoritinya bukan OKU, kita mula rasa tak yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kita ini luar biasa. Kena percaya dulu, kita yakinlah pada diri kita ni adalah, setiap individu di dunia ni adalah luar biasa. Kita ada potensi diri yang kita masih belum capai, dan kita perlu push, kita perlu raise standard, kita perlu tingkatkan standard ni supaya kita sentiasa grow, sentiasa perkasakan diri kita dengan kelebihan-kelebihan ataupun dengan pencapaian demi pencapaian, supaya kita ni ada hidup yang lebih bermakna. Bukan sekadar hidup bangun pagi, makan tidur, kerja, macam tu saja. Tidak tuan-tuan, kita ada visi kita yang mana kita perlu capai, dan kita perlu ada keyakinan pada diri kita sendiri. Jadi kat sini poin yang terakhirnya adalah kita perlu yakin yang kita mampu untuk bersaing di luar sana. Jangan sesekali, usahlah, hentikanlah berkata bahawa saya ni OKU. Cuba hilang, cuba buang perkara tersebut. Cuba fikir yang kita ni, memanglah kita ni OKU. Cuma jangan jadikan OKU itu sebagai satu identiti kekal, ada identiti sepanjang masa. Kita nak bawa benda tu dan nak memberitahu orang lain, oh maaflah saya ni OKU, nak cakap macam tu. Tak perlu sebenarnya. Cukuplah kita faham, kita kenal diri dengan kelebihan-kelebihan diri yang telah kita bina untuk kita berada di dalam kalangan masyarakat dengan penuh keyakinan. Kita yakin bahawa kita juga boleh capai apa yang golongan bukan OKU capai. Okay. Itulah punca dia. Itulah pentingnya mempunyai mentality. Kat sini semua kejayaan-kejayaan OKU semuanya bergantung pada mentality kita. Bukan sekadar OKU. Sebenarnya masyarakat secara umumnya, kita ada masalah mentality. Kita tidak percaya pada diri yang kita mampu. Dan khusus pada OKU, benda ni makin lebih tercabar. Perkara ini lebih mencabar sebab OKU itu secara obvious, secara terangnya nampak ada kekurangan. Baik, itulah saja dari saya. Baik, saya nak recap balik. Yang pertama, perkara pertama yang boleh menghalang OKU adalah suka menjadikan diri sebagai mangsa, ya, dengan merasakan hanya orang lain ada kelebihan, kita tak ada apa-apa. Yang kedua, suka mengharapkan orang lain datang selesaikan masalah kita, datang bantu kita. Tak tuan-tuan, kitalah bertanggungjawab kepada diri kita, walau apa jua yang terjadi. Dan terakhir kali, perkara yang menghalang OKU adalah tidak yakin pada diri. Percayalah, yakinlah pada diri sendiri. Kita adalah somebody. Kita boleh untuk menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang terbaik, mencapai matlamat hidup kita, mencapai standard yang kita inginkan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu saja dari saya untuk episod kali ini. Moga berjumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.